Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah jazakumullah khair kepada Fadil Ustaz Faris Ammar hafizahullah ta'ala wara'ah. Hari ni minta maaf Zaujah sampai lambat sikit, jadi saya pun tercungak-cungak kan ni. Ala kulli hal dapat follow secara online lah bacaan Ratib Al-Attas, dan nak follow kat tadi Ratib Haddad, tapi terkadang tersampai awal lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita insya-Allah. Jadi malam ni kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan yang kedua kita akan baca Jawahir Munazzam pada menerangkan keistimewaan baginda Rasul Al-Azam sallallahu alaihi wasallam, tentang keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tidak ada, kitab ni hanya 20 sahaja. 20 naskah lah, harga RM15. Nak bayar lebih pun tak apa. Selagi kalau terkeluar 50 tak payah ambil baki. Terus je. Jadi kalau yang tengok PDF tadi tu, jangan boleh ditustik, diprintkan, tapi bukan untuk dijual belilah, untuk dibagikan. Kita baca dulu kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita baca dulu kitab Syama'il Muhammadiyah insya-Allah. Ni Ustaz. Ni apa tu? Jadi duit boleh masukkan dalam tabungan nanti. Lebih sikit tak apa insya-Allah. Ada lebih tak? Baik, kita sambung dulu, kita baca dulu kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Kita masuk hari ini pada muka surat apa? Syama'il dulu insya-Allah Muka surat 273, hadis yang ke bawah tu. Hadis yang ke-346. Muka surat 273. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. 346. Muka surat 273. Muka surat 273, bab yang menceritakan tentang akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Qutaybah ibn Sa'id qala anba'ana Ja'far ibn Sulaiman al-Dubai عن ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Thabit, daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, aku menjadi khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengungkapkan kata kepadaku uf. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, mengapa engkau lakukan begitu, dan terhadap sesuatu perkara yang aku tinggalkan, mengapa engkau tinggalkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang terbaik akhlaknya. Aku tidak pernah menyentuh kain yang diperbuat daripada bulu dan sutera. Begitu juga sutera, serta sesuatu yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku tidak pernah menghidup minyak wangi misk, begitu juga minyak atar yang lebih wangi daripada peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pada malam ni sambung lagi, masih lagi menceritakan tentang akhlak baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khaliqna bi akhlaqin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami dapat meniru seperti mana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang kita sedia maklum beliau merupakan khadam Nabi SAW, yang mana beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1236 hadis. 1236 hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas dalam ini menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan sesuatu perkataan yang mana menunjukkan Nabi tidak suka kepada aku sebagai khadamnya. Cerita Anas sebagai khadam Nabi, tapi yang tu zahirlah, tapi yang tersiratnya yang paling banyak khidmat ialah Nabi SAW sendiri yang khidmat kepada Sayyidina Anas. Itu tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bila Sayyidina Anas menceritakan bahawasanya Nabi SAW tidak pernah mengungkapkan kata kenapa semua ni kan. Ini kata para ulama menunjukkan bahawasanya fadilat Sayyidina Anas tidak pernah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun perkara yang tidak pernah menyebabkan Nabi SAW rasa kecewa dengan beliau. Ini kelebihan yang dilakukan oleh Sayyidina Anas. Kenapa? Rahsia apabila seorang ibu, seorang ayah ni serah anak-anak kepada guru. Jadi bila mana sampai saja di Madinah, orang ramai pakat bagi hadiah. Maka Sayyidina Anas, Ummu Sulaim dan juga Sayyidina Talhah tidak beri, tak ada apa-apa. Wahai Rasulullah, kami tak ada apa. Alhamdulillah, masya-Allah. Kami tak ada apa. Yang saya ada anak saya ni. Ambil Rasulullah, ambil untuklah khidmat kepada kamu. Di sini kata para ulama, barakah guru-guru yang mana serahkan anak-anak kepada guru-guru untuk ditarbiyah. Maka sil tersebut, anak tersebut akan ada barakahnya, ada manfaatnya, ada kena rahmatnya. Di antaranya apa? Allah Ta'ala jaga. Dan Sayyidina Anas ni Allah jaga beliau. Disebutkan dalam kitab Fawaid ini bahawasanya beliau tidak pernah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkawan dengan orang yang baik, duduk dengan orang yang baik, iaitu Nabi SAW. Betul kaedah menyebutkan apa? Man jalasa sa'idun yas'ad. Barang siapa yang duduk dengan orang yang bahagia, maka dia akan bahagia. Jadi duduk dengan orang yang pakai minyak wangi, dia pun akan dapat minyak wangi. Maka sebab tu kalau kita lihat bagaimana kalau kita duduk dengan orang-orang yang soleh, tabiat itu mencuri. Hatta kalau boleh kita nak mati ni pun nak duduk sebelah orang soleh. Kalau kita pergi Batu Pahat sana, daripada Habib Tinggi, Hajah Zainab, turun kepada Habib Ali Batu Pahat, semua tu kena kepung saja. Makam-makam tersebut, hujung sini, hak tengah tu kena kepung saja dengan orang soleh. Jadi hidup mereka ni mati pun berdamping dengan orang soleh. Maka di sini Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya Nabi ini, akhlak Nabi SAW ni sangatlah mulia. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hendaklah engkau ni punyai akhlak yang baik. Sebab akhlak ni banyak, umum sangat. Maka Sayyidina Abu Hurairah pun tanya Rasulullah, apa itu akhlak yang baik? Yang pertama Nabi SAW mengatakan apa? Tasilu man khata'aka. Kamu menghubungkan satu rahim bagi orang yang telah memutuskan satu rahim. Kamu mula sembang dengan orang yang mula menggaduh dengan kamu. Itu dia. Dia duk kutuk kita, dia duk maki kita, dia duk mengaibkan kita, kita bisa sembang dengan dia. Oh, berat. Kalau boleh buat, maksudnya tanda kata hati kita ni kuat lah. Satu. Orang yang kutuk, orang dendam, orang dengki kat kita, orang tak puas hati kat kita, kita mula bagi salam dulu, Assalamualaikum. Jadi cerita boleh nak buat tu. Nak buat tu dia kena buang semua ni. Perasaan, rasa bongkak, takabur, rasa kita baik, buang semua. Baru kita boleh bagi salam. Itu Nabi sebut yang pertama. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Kamu memaafkan orang yang mana menzalimi kamu. Tu dia. Susah juga ini pun. Kita pernah kena tipu dengan dia. Scammer kena tipu. Dia beribu-ribu contohnya. Tak apalah. Nampak macam mana aku kena tipu, aku maafkanlah scammer tu. Tu dia. Boleh agak-agak.
Ni akhlak yang baik ni. Ni berdasarkan hati kita ni. Dia buat jahat kat aku ni, buat jahat kepada mak aku, buat jahat kepada keluarga aku ni, tak apalah, aku maafkan dia. Ni saya pernah cerita tu kan, ada seorang ustaz tu di Penang, dia mudir. Kita orang panggil dia ni ustaz yang wayar marah dia putus. Dia tak reti nak marah orang. Buatlah macam mana pun dia mudir. Anak murid buat kes macam mana pun kan? Kalau musim orang ambil padi, anak murid pakat terjun habis dalam benang dalam sawah padi. Wadil pakat marah habis. Mai kat dia, ikan dapat berapa ekor? Tu dia. Mai sini ustaz bersiang. Dia tak ada nak marah. Tu masya-Allah lah. Ni wa ta'fu amman zalamaka. Kamu memaafkan orang yang buat zalim kepada kamu. Sebab apa? Wa man afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Sesiapa yang memaafkan dan juga mendamaikan orang, fa ajru 'ala Allah, maka pahalanya terserah kepada Allah. Tak tahu, infinity. Kan? Ini ada pahala-pahala yang tidak ditentukan, di antaranya sabar lagi. Memaafkan kesalahan orang, pahalanya infinity. Kemudian wa tu'ti man haramaka. Kemudian kamu memberi kepada orang yang mengharamkan kamu. Dan banyak-banyak orang duk agih-agih kat kamu, kamu pula berbagi kat orang. Allahu akbar. Orang tunjukkan bahawasanya dia tak suka kepada kamu, orang boikot kamu, kamu pergi pula berhadapan dengan dia. Ini Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah berkaitan dengan akhlak yang baik tersebut terkumpul pada 3 keadaan. Kemudian Sayyidina Anas kata, tak pernah aku pegang kain ataupun sutera. Jadi bukanlah Sayyidina Anas ni pakai sutera, kan? Cuma abang kita kata apa? Yang mana yang lebih lembut daripada melainkan telapak tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat yang mana pegang telapak tangan Nabi riwayatnya keras. Ada riwayat lebih lembut daripada sutera. Keras itu takbirnya bila lepas mana Nabi balik pada perang, sahabat pegang, tanda Nabi berperang. Lepas tu tangan Nabi SAW lembut balik. Ini sifat Nabi SAW. Kemudian kata Sayyidina Anas, aku tidak pernah mencium satu kasturi ataupun atir, minyak wangian yang lebih wangi daripada peluh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak perlu pakai minyak wangi pun, tapi Nabi pakai juga supaya apa? Nak menggambarkan bahawasanya Allah Ta'ala, para malaikat dan Nabi sukakan kepada wangi-wangian, dan ini menarik para malaikat Allah Ta'ala untuk sentiasa duduk dekat dengan orang-orang yang selalu pakai minyak wangi. Kemudian itu hadis yang pertama, cerita berkenaan dengan Sayyidina Anas ni umur budak-budak 10 tahun, start khidmat dengan Nabi. Maka budak-budak ni cerita-cerita sungguh, dia tak akan pernah menipu. Tu kalau budak-budak cerita, Masya Allah, tu tanda betul lah tu. Terus kita hadis yang kedua, saya syarah sikit-sikit je lah sebab macam lama jugalah tajuk ni kan. قال حدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد ابن إسحاق عن زياد ابن أبي زياد عن محمد ابن كعب القرظي عن عمرو ابن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. Bukan Ustaz, 347 tadi. Afwan Ustaz. 274. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وأحمد ابن عبده هو الضبي والمعنى واحد. قال حدثنا حماد ابن زيد عن سلم العلوي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. daripada Salmi
Al-Alawi daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika berhampiran baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang lelaki yang mempunyai kesan tumpukan kuning za'faran. Baginda Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suka berjumpa, yakni bersemuka seseorang yang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak senangi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersabda di hadapan kaum, yakni sahabat radhiyallahu anhum, kalaulah boleh kalian katakan kepada lelaki itu untuk dia tinggalkan atau hilangkan kesan kuning itu. Ini hadis yang kita cerita maksudnya baru ni masa kuliah duha kan. Apa yang mana seorang sahabat bila mana bertemu dengan Nabi SAW, di muka dia ni ada sedikit kesan kuning lah. Tak tahulah kena cat ke, kena apa ke. Macam kata kita bagi contoh, kalau perempuan contohnya tengah-tengah make up, nak make up dekat pipi pakai shining tu terbuh dekat dahi. Jadi maka sahabat Nabi ada juga macam tu, dekat muka dia ada kesan kuning tak perasan. Macam tu jugalah kita kadang-kadang tengah makan, lepas makan ada cabai dekat gigi ke. Jadi kadang-kadang duk sembang dengan orang. Jadi orang duk gelak belakang, kita menata tak perasan. Maka Nabi SAW begitu juga. Nabi mengatakan ada tumpuk kuning, tapi sahabat-sahabat ni duk tengok senyum ni. Dia ni tak sedar ke ada tumpuk-tumpuk kuning dekat muka dia ni. Maka ketika tu Nabi SAW ni, akhlak Nabi ni tak mau tegur direct. Kalau tegur direct ni takut orang tu berasa. Takut orang ni anggap Allah aku buat dosa pula dekat Nabi SAW ni. Maka Nabi kata siapa? Sahabat yang ada tumpuk kuning tu Nabi tak kata direct. Tapi Nabi bangun, Nabi pergi tempat sebelah yang lain. Nabi kata kalau kamu boleh tegur dia adalah lebih baik sebelum dia datang berjumpa dengan aku. Kenapa? Kalau aku tegur sekali dia berasa sesuatu menyebabkan dia rasa malu, lalu tak datanglah jumpa dengan aku. Maka di sini kata para ulama, di sini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ini kalau boleh Nabi tahan. Tahan, jangan sampai tak mau tengok satu pun dah bunyi Terengganu ni. Satu pun aib yang ada pada manusia. Walaupun itulah bukan aib. Nampak kesan-kesan kuningnya. Kalau boleh sifat Nabi ni tahan. Jagalah ke mana pun, tak maulah nampak aib yang ada pada seseorang tersebut. Sebab tu tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang disuruhkan oleh ulama-ulama kita ni kalau nak masuk mana-mana majlis. Nak masuk mana-mana majlis, kita minta kita hadiahkan Fatihah. Ya Allah, lepas hadiahkan Fatihah kita doa, ya Allah, mudah-mudahan aku tak lihat aib guruku hari ni ataupun aib orang Islam hari ni. Sampai macam tu. Kadang-kadang orang ni bila dia jumpa aib orang, dia syok padan muka. Lama dah geram ni, hari ni kantui. Lama dah. Jadi itu sifat-sifat ni bahaya. Sifat-sifat yang mana suka akan tengok orang aib orang ni kantui, ini sifat-sifat yang mana ada ciri-ciri Dajjal. Dajjal ni suka tengok orang dalam keadaan kesusahan, suka tengok orang dalam keadaan keburukan, susah. Maka Nabi SAW hatta kalau ada nampak kesan-kesan kuning, Nabi tak suka tengok aib orang. Tak boleh, kalau boleh tak mau nampak aib orang ni. Minta Tuhan sembunyikan daripada pandangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di antara doa yang terbaik dia, ya Allah, kau tutuplah aibku dan juga tutuplah aib orang-orang Islam ni, ya Allah. Jangan sampai aku ni terbuka. Aku buka aib orang ni. Sekali kita buka aib orang, bincang bab aib orang ni, dia takkan rasa mengantuk punya, insya-Allah. Pernah tengok orang bincang aib orang, kutuk-kutuk dia terapa telinga. Dia menyegarkan keadaan. Jadi siapa-siapa mengantuk, insya-Allah kutuk orang, hilang mengantuk tu. Tapi jangan buatlah. Nak berita kata ni insya-Allah ni, bab-bab kutuk ni syaitan dia support, bagi semangat. Tapi cuba tengok time khutbah, time kuliah, Allah. Syaitan dia bergayut sungguh. Jadi Nabi SAW ini hatta nak berita kata apa ni, sifat Nabi ni tak suka. Dulu apa kita sebutkan pada dia. Kata Imam Ibn Hibban, kalau sesiapa yang suka dengar aib orang, suka baca tentang aib orang, pertama dia disebutkan pada dia, umiya qalbuhu, hati dia akan jadi buta. Bila hati buta ni, habislah. Orang nasihat dia rasa macam peli. Orang ajak kepada kebaikan, orang tulis sikit, semua berasa hati. Ataupun nak ajak buat baik, dia tak mau dah, dia rasa berat.
Kan? Itu buta hati. Yang kedua kata Imam Ibn Hibban, tabi'a apa? Allahumma salli ala Muhammad, ta'iba jasaduhu. Letih badan dia tu. Kesan kita suka dengan aib orang ni, badan dia akan letih. Kita catatkan. Kenapa? Bila dia suka dengan aib orang, Allah Ta'ala akan membuat, Allah akan hantar orang lain pula cerita aib orang, dia akan dengar. Ya. Dia tak akan boring punya sebab dia suka dengar. Allah hantar orang lain pula. Orang lain pula. Tapi kalau dia mula tak suka, tak payah ke? Ataupun dia buat bunyi telefon ke? Ni hantar tak? Telefon bunyi dah. Nak cakap telefon tak? Dia insya-Allah dia akan mengelak. Bila dia mengelak daripada dengar aib orang, Allah Ta'ala akan buat juga dia tak dihantar oleh orang-orang yang suka cerita aib orang pada dia. Kan? Kata Ibn Hibban tu yang kedua. Dia akan penat badan dia. Letih nak dengar pasal orang ni. Yang ketiga, dia akan lupa aib dia sendiri. Kan? Dia seronok bincang aib orang saja, dia lupa aib dia sendiri. Maka Nabi ni walaupun ada kesan-kesan kuning di muka sahabat, dan itu bukanlah perkara yang besar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara tu kecil je, bukanlah menyebabkan lelaki itu malu besar. Tapi Nabi tak suka walaupun sekecil-kecil perkara itu menyebabkan sahabat tu malu, sebab itu aib bagi dia. Sebab tu kata Pak Sumit hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dia bagi contoh lah, mudah je. Dia kata apa? Disyarahkan dia, kana khuluqul Quran, kan Sayyidina Aisyah sebut. Maka apa akhlak dia kata? Apa contoh orang ada akhlak? Maka kata Pak Sumit, orang kalau kata kita duduk tengah-tengah majlis, minta maaf lah, tiba-tiba dengar bunyi ataupun terbau yang sesuatu yang busuk lah, kentut. Orang yang ada akhlak dia tak akan cari, siapa kentut tadi dah? Dia tak cari. Pasal apa? Itu benda yang aib. Ini kadang-kadang ni siapa pula dah, dia cari. Kalau beritahu orang tu yang lepaskan bom, sudah cerita dicanang. Itu orang yang ada akhlak, dia tak akan cari aib orang walaupun benda yang kecil. Nampak macam ni kan? Contoh tu nampak bombastik, tapi itulah yang saya dengar. Kan? Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Abdullah al-Jadali wasmuhu Abd ibn Abd an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi'u bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji dan tidak membiarkan perkara keji, tidak menjerit-jerit di pasar-pasar, tidak membalas kejahatan seorang dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan bersalaman. Allah, masya-Allah. Ini kata Sayyidina Aisyah cerita berkenaan dengan akhlak Nabi SAW ni. Nabi bukan orang yang keji, bukan jenis bercakap keji. Semalam mengaji Riyadhus Salihin dengan Syekh Firas, saya kata kadang-kadang orang ni masya-Allah jalan depan orang tu nampak macam dia wali dah. Kan? Orang ni anggap dia tu macam wali, sungguh baik, sungguh bercakap dia depan orang. Tapi kalau kat rumah tu dia, sekali dengan bini semua habis dia tengking. Dengan anak bini dia paling digarang sekali. Mau depan orang ni dengan masyarakat, jalan tak tangan kat dada tu, senyum, masya-Allah, jalan sampai belaga tiang tunduk. Tapi balik rumah habis jadi macam kalah pada singa. Jadi akhlak Nabi bukan begitu. Akhlak Nabi dalam rumah pun sama. Nabi mengatakan, aku merupakan orang yang terbaik fi ahli, pada ahli keluarga aku tadi. Jadi ada orang masya-Allah, sebab tu orang yang berlakon ni dia tak lama. Kalau di hadapan orang dia berlakon boleh jadi baik, maka boleh jadi juga bila mana dia berada dalam rumah dia tak boleh berlakon. Jadi kalau orang ni di rumah insya-Allah dia baik, dengan suaminya baik, dengan isterinya baik, dengan anak-anaknya baik, insya-Allah di luar dia akan jadi baik. Tapi kalau dalam rumah ini dia tidak baik, maka yang tidak baik tersebut akan terzahir apabila dia keluar rumah, lambat laun akan terkeluar juga. Orang perasan juga. Jadi kata Sayyidina Aisyah ni isteri Nabi SAW sendiri cerita, Nabi ni bukan orang yang keji. Maksudnya isteri
Bila mana puji suami ataupun suami itu puji sungguh-sungguh isteri, betul lah isteri tu, betul lah suami tadi tu. Kenapa? Ini suamiku sungguh dekat rumah dia tak pernah marah aku ni. Kan? Kadang-kadang hak duk cakap ni kan, kita duk cakap sembang kemah. Hak belakang sembang. Apa dia kata apa tadi? Siapa sembang kemah? Rupa-rupanya hak orang dalam rumah kita duk cerita. Kan? Duk cerita dekat orang lain, sembang kemah dekat depan. Jadi di sini nak kita kata pasal Aisyah sendiri yang riwayatkan hadis, Nabi dekat rumah tak pernah buat benda-benda yang kecil. Kalau dalam rumah pun terjaga, insya-Allah dalam rumah pun, di luar rumah pun akan terjaga. Ni kesan kesan tarbiyah dalam rumah. Kalau dah dalam solat kita tengok ni, Allah perintahkan supaya kita tengok tempat solat, tempat sujud. Bukan tengok kain orang, ini kain wadimor, ini kain gajah, apa kain pelekat gajah terbang, ni gajah duduk. Ini Siti Khadijah, ini kain telekong Nilofa. Tengok tempat sujud. Kerana Allah nak ajar adab dalam solat. Kalau kamu dapat jaga mata, tengok tempat sujud, insya-Allah di luar solat kamu akan dapat jaga mata. Dalam rumah kamu dapat berbaik, akhlak baik dengan ahli keluarga kamu, insya-Allah di luar rumah pun kamu akan terjaga. Jadi dekat luar kita boleh berlakon, tapi hakikat yang sebenar apa? Dalam rumah kita. Sebab tu hakikat kita bercakap ni juga, innal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ala al-lisanu la fil fuadi dalila. Hakikat kita bercakap ni zahir, tapi apa yang bercakap ni zahir, hakikat dia datang daripada mana? Datang daripada hati. Tetapi sengaja Allah Ta'ala buatkan lidah ini sebagai menunjukkan apa yang dalam hati kita ni. Jadi kita boleh kaitkan macam-macam lah. Kesan dalam rumah terbawa dalam luar rumah. Kesan dalam solat boleh terbawa luar solat. Hati yang baik insya-Allah akan keluar daripada perbuatan yang zahir, yang baik. Sebab tu orang kata, jangan siapa pun komen saya kalau saya tak pakai tudung. Zahir saya ni nampak macam tak pakai tudung, tapi hati saya ni taman. Siapa tahu boleh kemah kalam tersebut tidak terpakai. Ni kadang-kadang kita jumpa macam tu kan. Artis-artis bahasa dia macam tu. Saya ni walaupun pakai seksi, tapi hati saya baik, tahu tak? Tak. Kalam kamu tak boleh terima, mardud. La tuqbalu, sama sekali tidak diterima. Jadi sini Sayyidina Aisyah sendiri cerita. Kemudian Sayyidina Aisyah cerita lagi bahawasanya Nabi ni bukan yang suka menjerit-jerit di pasar. Itu sedia maklumlah. Dulu Habib Ali Redha cerita, guru-gurunya beritahu bahawasanya alim ulama ni kalau sampai satu tempat, mereka akan tanya orang kawasan tu, mana pasar? Bukan nak pergi pasar pun, nak lalu je. Tambah sekarang, nak masuk pun payah, bukan payah. Asal tak boleh nak masuk pasal barang mahal sangat. Brokoli pun sampai nak RM20, RM16. Sekilo kan. Jadi harga barang semakin naik. Jadi ulama-ulama kalau mula nak berdakwah satu tempat akan tanya mana pasar? Untuk apa? Untuk kita nak lalu saja depan pasar itu. Kenapa nak ambil doa masuk pasar? Kan? Kita hari ni pasar kita ni di antara tadi dia baca ni tentang tanda-tanda akhir zaman. Di antara tanda-tanda akhir zaman apa ni? Banyaknya pasar-pasar. Termasuklah pasar online lah. Shopee-nya, Lazada-nya, Alibaba lagi, apa dah kata? Saya pun tahulah. Itu tanda-tanda dekatnya dengan kiamat, pasar-pasar banyak. Maka lalu saja nak baca doa tu. Tu alim ulama salafus salih ajar kita ni supaya nak ambil pahala yang banyak. Akhir zaman ni cari benda-benda yang boleh menyebabkan pahala banyak. Baca doa masuk pasar, apa dia kelebihan dia? 1,000,000 pahala. 1,000,000 dosa diampunkan. 1,000,000 darjat diangkat. Itu kelebihan dia. Dan kelebihan yang lain insya-Allah kalau sebelum masuk pasar kita baca doa, mata kita takkan jadi rambang mata. Kita akan tumpu benda apa kita nak beli je insya-Allah. Kan? Ni lepas ni yang duk beli kat Shopee tu. Baca doa tu. Di Lazada kan baca dulu insya-Allah. Ustaz, ada tak link buku? Kita pun bagi link buku. Dia pun jumpa link. Allah, tudung ni cantik pula dah. Tudung saji, tudung baju semua dia nak beli. Padahal nak cari mula baca kitab je contoh. Pasal apa tak baca doa. Jadi saya ni bila baca hadis ni duk terangin. Siapalah kalau boleh aku nak bawa kan, ataupun nak pergi suhbah, nak tengok macam mana orang soleh ni masuk dalam pasar, yang tu tak jumpa yang tu tak tahu cara lagi. Jadi nak tengoklah cara mereka tawar macam mana,
cara mereka ni tengok orang ataupun beli terus ke ataupun nak tawarkan macam mana, yang tu je tak jumpa lagi. Nah, Ustaz nah. Nanti kita cuba tengoklah. Kok Syekh, jom kita pergi ke pasar tengok macam mana. Buat apa pasar? Nak suruh aku belanja. Tu salah satulah maksud tersirat. Tapi kita nak curi akhlak ketika mana di pasar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita apa ni? Ceritanya Nabi ni disebutkan dalam syarah ni, kalau Nabi pergi pasar, Nabi ni bahasa kita ni tidak bahasa kita an ihtirazan an raf'i sawti bil qira'ah. Nabi ni tak cakap dengan suara yang agak tinggi sikit lah. Kalau kita ni, berapa sekilo ikan ni? Tu tinggi. Kita akan tanya, sekilo berapa tu? Tu kalau boleh tambah tu bisik. Sebab ada di Merbuk kot, pasar bisik. Tak boleh lah kan. Tapi ada satu di Merbuk kot, tak silap saya, pasar bisik. Ikan sekilo RM700. Adalah di Merbuk ke di mana tahu? Pasar bisik dia panggil. Cuma di sini dari segi akhlak Nabi itu, maksudnya kita nak belajar apa ni, kalau pergi ke pasar, kalau biasa orang panggil volume suara kita ni, sekilo berapa bang? Kah ni? Kita bagi pelan sikit. Tu kata di sini Nabi SAW tidak pernah sakham ni jerit-jerit. Mai sekilo. Itu budak-budak. Itu budak-budak lah. Itu orang menega. Tapi saya nak tengok macam mana kalau kita berjalan dengan orang soleh, kalau di pasar macam mana. Sekarang ni yang dapat tahu orang soleh, mereka kalau tiba setempat cari pasar dulu. Kan? Cari pasar. Lepas mana ziarah kalau ziarah ada makan, ziarah makan lah semua tu kan. Cari tu rumah dulu. Lepas tu akan cari pasar. Supaya nak ambil pahala. Keadaan dalam pasar tak jumpa lagi. Cara dia macam mana. Kemudian wala yajzi'u bisayyi'ati sayyi'ah. Subhanallah. Nabi ni tak balas kejahatan seseorang dengan kejahatan. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni orang buat zalim dekat kita. Apa dia? Orang lepas sembahyang Jumaat, lepas majlis ilmu, orang curi kasut kita ni. Ataupun tertukar kasut. Geram sungguh. Aku baru beli je kasut tadi ni. Siapa-siapa yang pakai kasut aku tadi, aku doa supaya lumpuh kaki dia. Tu dia lah. Kamu doa lagi zalim pada orang yang curi tadi tu. Orang tu terambil kasut, tapi kamu doa lebih-lebih, kamu jadi zalim lagi pada dia. Tu kadang-kadang zalim ni bukan hanya dengan perbuatan. Kadang-kadang disebabkan apa tu? Percakapan kita tu. Jadi doa tu lebih-lebih sangat. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan susah ni. Kita kena tahan sabar. Cerita boleh, tapi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat praktik apabila ianya berlaku. Orang maki kita. Sayyidina Ali, Imam Ali As-Sajjad, dengar orang maki dia, tanya siapa yang maki aku tadi tu. Dia pun cari bagi hadiah pula. Subhanallah. Ini tak pernah praktik kan lah. Jadi nak minta kawan-kawan maki, kita nak sebut maki ataupun keji, kita nak bagi hadiah pula. Ini siapa yang pernah praktik? Orang maki, orang marah kita, kita pun tunggu saat pergi cari bagi hadiah pula. Bukan nak suruh orang maki, bukan nak suruh orang keji. Tapi bagaimana akhlak cucu Nabi SAW tersebut, orang marah, orang keji, mereka boleh balas dengan hadiah. Itu cucu cicit Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW? Kemudian Nabi SAW ni walakin ya'fu wa yasfah. Tapi Nabi SAW sentiasa bermaaf-maafan dan juga bersalaman. Sebab tu Nabi mengatakan ayu'jizukum ay yakuna misla Abi Damdam. Tak bolehkah kamu ni tiru seperti mana Abu Damdam? Abu Damdam ni umat yang terdahulu. Beliau ni sebelum nak tidur, beliau akan kibaskan tempat tidur dia sambil mengatakan, ya Allah, siapa-siapa yang hari ini telah menjatuhkan maruahku, siapa yang kutuk aku, siapa yang keji aku, ya Allah, aku kosong-kosong, ya Allah, aku tak ada simpan satu pun perasaan. Subhanallah. Tu amalan dia yang tu je. Maka dia tidur dalam keadaan hati yang qalbun salim, hati yang sejahtera. Tak ada dendam, tak ada dengki kepada orang, hati yang tak ada bawa dosa. Mudah-mudahan mati pun keadaan macam tu juga. Sebab tu para ulama pesan, kalau lepas isyak akan makruh bercakap, kecuali dalam majlis ilmu, kecuali suami isteri. Supaya apa? Kerana mati itu tidur itu merupakan adik-beradik mati. Takut-takut malam tu duduk sembang pok-pek, apatah lagi kalau ke tengah kutuk orang macam tu. Mati malam tu. Ya Allahu Akbar.
Jadi Nabi SAW ni buat apa pun Nabi tetap akan memaafkan. Jadi di sini diceritakan dia pernah dalam peperangan Uhud kan? Dalam peperangan Uhud Nabi SAW ni pipi Nabi ni tertoreh, apa namanya? Tertikam. Sampailah patah gigi geraham Nabi SAW. Masya-Allah. Kan? Tapi Nabi tetap memaafkan, tak apa. Pernah ada apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang Mekah cekik Nabi ni. Ambil kain kan? Nama tu? Allahumma salli. Walid bin Mughirah ke apa? Ambil kain tu tengah Nabi solat, ambil kain ni tak dekat tengkok Nabi, cekik itu. Tarik ke belakang. Kalau kita macam mana? Kalau cekik macam tu boleh gagah hari ni, tarik dengan kain ke belakang ni lagi sakit. Nabi kok lah nak dengar cerita, Nabi balas balik tak? Yang tolong tepis siapa? Sayyidina Abu Bakar. Adakah kamu nak bunuh ataqtuluna rajulan an yakuna rabbi Allah? Adakah kamu nak bunuh seorang lelaki yang mana mereka ini, yang lelaki ini mengatakan Tuhanku ialah Allah? Mereka yang buat jahat dekat Nabi ketika Nabi nak berhijrah, tetap juga Nabi pulangkan balik barang mereka. Kalau kita ni dendam habis dah. Hampa dulu buat kena kat aku, ni barang-barang hampa, tobatlah aku tak bagilah. Tapi ketika mana Nabi dapat kuasa dalam Fathu Mekah, ketika mana pada tahun 8 Hijrah, Nabi mengatakan kepada orang takut, mampu dah. Bahasa Kedah lah, sudah dah kita. Muhammad dah ada kuasa. Teruk kita lepas ni, dia boleh buat apa saja. Tiba-tiba Nabi ucap, izhabu fa antum tulaqa, bebas. Kamu pergilah buat apa pun bebas, kamu semua bebas. Masya-Allah. Ini Nabi kita kata apa? Akhlak Nabi kita SAW ni sangat tinggi. Semalam saya tengok Ustaz Khandai, dia buat video lah di Taif. Taif ni rupanya bila sampai di Taif tu, budak-budak yang baling batu tu duduk atas kawasan berbukit, Nabi duduk bawah, jalan bawah. Jadi kalau kita duduk bayang, budak-budak duduk depan, jadi baling batu depan, bolehlah sakit jugalah kalau kena. Tapi kalau baling batu daripada atas ni lagi sakit. Kalau kena tu berdarah lebih lagi. Allahu Akbar. Jadi budak-budak duduk atas bukit, nak mengelakkan tu susah. Masa saya bagi masjid dulu, kena subuh dulu pukul 4 pagi. Jadi masa tu keluar mengaji sahih hadis, lepas subuh lah pukul 4:30 pagi lah, subuh awal, pukul 5 keluar gitu lah. Jadi ada budak-budak Arab ni, mereka ni waktu tu seronok nak kacau orang Malaysia. Mereka buat macam mana? Minta maaf nak bahasa nah, cabai dan tomato blender, masukkan dalam plastik. Satu jenis peluru, satu lagi peluru air kencing, kencing dalam plastik, ikat. Jadi orang Turki mereka tak target, mereka target orang Malaysia. Jadi macam mana ni? Lalu saja duduk atas rumah ni, kami duduk bawah, lalu naik motor, baling, pum, kena kat muka. Subhanallah. Sebab subuh tak ada orang. Waktu tu hati siapa tak marah waktu tu. Padahal waktu tu nak pergi buat benda akhirat ni, nak mengaji hadis ni. Ada yang baling batu, ada yang baling air kencing, ada yang baling cabai waktu tu. Tu pernah rasa lah. Kami mengadu dekat syekh, teruk kami ni nak mengaji macam mana ni. Saya kata ingat Nabi lebih teruk lagi kat Taif. Allahu Akbar. Tapi Nabi kata apa? Allahumma ighfir liqami, ataupun dalam riwayat Allahumma hdi liqami fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosa kaumku ya Allah, mereka tak kenal aku lagi ya Allah, mereka tak kenal. Bagi hidayah kepada mereka ya Allah, mereka tak kenal lagi. Tu akhlak Nabi ni luar biasa. Pun begitu Nabi tetap memaafkan. Jadi waktu tu mujuklah syekh ni pesan, apa kamu ingat macam mana Nabi dekat Taif? Teruk lagi Nabi kena, kamu kena baling batu je, kamu kena baling air kencing je, kamu kena baling cabai je. Saya kena sebahagian je, kena sikit je. Yang lain ada yang kena habis baju, padahal nak pergi mengaji, habis patah balik. Itu pengalaman lah. Cerita apa tu? Cerita kalau kata subuh tu awal sangat. Subuh tu bukan salah subuh awal. Subuh tu pukul 4:30 pagi nak kena keluar lah. Sebab ada kelas hadis lepas tu. Ini cerita masa pengalaman dekat masjid tu lah. Mereka suka kacau sungguh. Jadi waktu tu ada orang Malaysia geram sangat, termasuk saya waktu tu. Kami berhenti motor, marah mereka ni. Bila marah, pakcik-pakcik mai kata apa marah buat apa? Ni budak-budak lagi. Budak apa kami kata, berjambang dah ni. Ni umur dia baru 13 tahun. Rupa-rupanya kita baca balik, yang baling batu dekat Nabi SAW bukan orang tua, budak-budak juga.
Jadi rasa waktu tu bila Syekh kata kamu ingat Nabi kena teruk lagi masa Taif, rasa syukur jugalah. Ada kena juga sikit je. Nah, tak teruk seperti mana yang Nabi SAW ni kena. Jadi kami kena waktu tu atas baling dengan cabai plastik boleh basuh balik. Maksud Sayyidina Zaid bin Harisah tahan Nabi. Tahan. Tak mau sampai Nabi berdarah sikit pun. Akhirnya kena juga dekat kaki Nabi SAW. Ketika itu malaikat pun geram. Turun malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini aku dah arahkan malaikat-malaikat penjaga ni, mereka dah minta izin kepada Allah Ta'ala, kalaulah engkau izinkan kami nak angkat bukit hempak semua ni. Hempak ke atas bukit ke atas orang Taif ni. Tapi Nabi kata jangan. Aku mengharapkan akan keluar daripada tulang sulbi mereka ni. Nabi mendoakan orang yang tak hidup lagi, orang yang tak wujud lagi. Cantiknya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sekarang ni kita nak khususkan hari Isnin ni nak bincang berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapatlah kita sedikit tentang tentang akhlak Nabi ni. Banyak kisah kita dengar kan. Zaid bin Sa'nah. Bisa dengar? Zaid bin Sa'nah siapa? Zaid bin Sa'nah ni pendeta Yahudi. Dia baca dalam kitab Taurat bahawasanya Nabi ini tak jadi marah kerana rahmat Nabi, sayang Nabi lebih awal daripada marah. Nak marah tak jadi, sayang duduk depan lagi. Maka aku nak test tengok. Maka bila dia pun jumpa dengan Nabi SAW, apa dia kata pada sini? Macam mana kisah dia? Jadi aku pun nak test tengok Nabi SAW ni macam mana. Maka satu hari sepatutnya Nabi ni berhutang dengan aku, ada pinjam hutang dekat aku. Tempohnya sepatutnya Nabi kena bayar 2 ataupun 3 hari lagi. Maka pun aku pun jalan belakang, aku terkentak baju Muhammad ni. Muhammad, bila nak bayar hutang? Subhanallah. Ketika itu Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar tarik pedang dah nak ni. Umar, jangan marah dia. Sepatutnya engkau nasihatkan aku bayar hutang. Allahu Akbar. Sedangkan belum waktu dia lagi. Wahai Umar, yang pertama engkau nasihatkan aku supaya aku bayar hutang dia. Dan yang kedua, wahai Umar, engkau kena nasihatkan dia baik-baik supaya minta hutang yang baik. Ni Sayyidina Zaid bin Sa'nah pendeta Yahudi saja nak test. Maka kata Nabi SAW apa kepada Zaid bin Sa'nah, tak bolehkah engkau ni minta yang elok? Kemudian Sayyidina Umar diminta oleh Nabi SAW, wahai Umar, engkau tolong ambil harta dulu, pinjam harta Baitul Mal, bayar hutang dia. Kemudian ambil 20 sok gantang kurma. Subhanallah. Sok ni, satu sok ni 3,5 kilo kurma. Darat dengan 20 berapa? 3.5 darat dengan 20 berapa? Kalau kita bayangkanlah apa 3 kilo. 3 kilo berapa guni kurma kita dapat? Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, kamu ambil sekali 20 sok kurma bagi kepada dia. Sebab kamu telah menakut-nakutkan dia kerana kamu nak keluarkan pedang kamu tadi tu. Maka Zaid bin Sa'nah dia baca, sungguh aku dah baca dalam kitab Taurat bahawasanya Muhammad ni jenis dia bila nak marah tak jadi, sayang lebih depan lagi. Maka benar sungguh. Maka dia masuk Islam. Kita ni kalau orang test saja teruk ni, ustaz pandai baca bab akhlak noh. Saya nak test tengok ustaz ni. Ampuh dah lagi. Kita semua ni mengaji bab akhlak, tiba-tiba orang test kita kejap lagi. Macam mana agak-agak kita ni? Jadi mudah-mudahan Tuhan tak uji kita macam itulah, dan kita pun tak diuji macam tu. Yang paling banyak diuji ni siapa? Yang bercakap. Kemudian yang mengajilah. Orang mengaji ni Tuhan akan uji. Nak tengok betul ke kamu beramal dengan apa yang kamu mengaji ni. Jadi Nabi kita SAW ni, walaupun kisah tersebut tak berlaku kat kita, tapi cerita tentang Nabi kita SAW ni sangat luar biasa. Dan dia akan bentuk hati. Dia akan bentuk akhlak kita ni supaya kita jadi orang yang pemaaf dan juga yang berakhlak baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Banyak lagi noh, insya-Allah. Khair insya-Allah. Kita akan baca qasidah seterusnya. Qasidah Lam Yahtalim dulu. Ustaz Zainal tolong share semula dalam grup qasidah tu. Siapa tak dapat lagi? Ustaz yang boleh Ustaz buat lagu sikit tak? Qasidah ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi